ini saya ingin memberikan penjelasan berkenaan dengan pembangunan Kompleks Sukan Shah Alam, khususnya Stadium Shah Alam yang telah meleret menjadi isu politik mutakhir ini. Malahan perkara ini turut dipersembahkan kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor dan juga telah dimaklumkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, dan secara asasnya tidak ada apa-apa kekangan dan halangan kerana ia melibatkan dana yang besar dan melibatkan pembangunan dan imej Kerajaan Negeri Selangor secara keseluruhannya. Stadium ini telah mengalami beberapa kejadian yang melibatkan banjir. Kejadian pertama berlaku pada tahun 2006, diikuti pada tahun 2015, walaupun tidak dilaporkan menyeluruh kerana tidak nampak sampai di permukaan, tapi di bawahnya berlaku banjir yang berlaku pada waktu itu. Dan terakhir pada tahun 2021, Kerajaan Negeri sedang meneliti daripada masa ke semasa dan sentiasa mengambil berat untuk memastikan stadium ini sentiasa dapat beroperasi selamat dan mampu untuk menjadi venue sama ada pertandingan-pertandingan yang dianjurkan ataupun paling tidak sebagai imej dan lambang Kerajaan Negeri. Secara keseluruhannya, baik yang telah diselenggara dan telah dilaksanakan oleh MBSA, kira-kira secara kasar 5 juta ringgit kita belanjakan tiap-tiap tahun untuk menyelenggara, dan kadang-kadang kita terpaksa mengeluarkan pelanjauan tambahan. Ada yang mengambil jalan pintas, kenapa kita tak tukar bumbungnya saja? Saudara sekalian, bumbung di atas sana itu merupakan salah satu masalah berlarutan. Berulang kali Kerajaan Negeri menggantikan bilah-bilah polikarbonat itu, ia tidak akan dapat diselesaikan. Polikarbonat itu akan rapuh dan aliran air angin akan menyebabkan pecahan dan berterbangan ke tempat penonton ataupun ke lapangan permainan. Kerajaan Negeri berbelanja hampir RM600,000 untuk kita memperbaiki bumbung polikarbonat, dan juga bekalan polikarbonat itu sudah semakin mahal kerana sudah tidak lagi menjadi trend pemasangan pada hari ini. Kita jangan ingat stadium ini bumbungnya saja, kerana ia mempunyai sistem pendawaian di semua tempat. Kira-kira 30 juta saja diperlukan untuk mengganti sistem pendawaian elektrik, dan juga beberapa puluh juta lagi diperlukan untuk menggantikan sistem pepaipan stadium ini, kerana pepaipan stadium itu sudah berusia lebih 20 tahun. Kita telah berbelanja 56 juta secara keseluruhan. Terbaru yang telah kita dapat atau yang telah dibuat oleh Jabatan Kerja Raya dan juga penilaian yang telah dibuat semula oleh pihak JKR oleh Jawatankuasa Khas yang diketuai oleh Dato' Roslan menganggarkan baik pulih kepada stadium ini, pada hari ini kita memerlukan kira-kira 787 juta untuk memperbaiki keseluruhan ataupun menaik taraf sahaja, dan mereka mendapati antara beberapa aspek yang harus diambil kira supaya kejadian banjir ini tidak berlaku semula, untuk menaikkan kawasan tanah itu supaya tidak lagi berlaku banjir, kerana banjir yang berlaku di bawah itu pada tahun 2006 telah memusnahkan beberapa kemudahan-kemudahan seperti gimnasium dan juga sistem pendawaian elektrik di sana. Dan bagi pihak Kerajaan Negeri, ada baiknya dengan pembangunan LRT yang akan siap menjelang suku pertama tahun 2025, kita harus menyusun semula kedudukan-kedudukan bangunan di sana supaya lebih dekat dengan stesen LRT, di samping menyelesaikan beberapa isu-isu persekitaran, iaitu isu kesesakan jalan dan tidak ketinggalan isu banjir terakhir pada tahun 2021. Kenapa setelah 14 tahun kita terpaksa membina semula ataupun kita menyelenggara dengan kos yang begitu tinggi? Ia adalah satu tuduhan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri, menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mengurus. Saya ingin membandingkan stadium ini dengan Stadium Nasional Bukit Jalil. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017, Stadium Nasional Bukit Jalil telah di-refurbish dengan kos berapa? Kos RM1 bilion Malaysia. And that particular time, Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia, dan kalau hujah yang digunakan oleh Datuk Seri Najib itu dibandingkan dengan kita pada hari ini, ia seolah-olah menghina dirinya sendiri yang meluluskan peruntukan 1 bilion dengan stadium yang dibina pada tahun 1998. Jadi bagi saya itu cuma tuduhan-tuduhan politik yang saya tak perlu jelaskan secara teknikal dan secara rapi. Ada baiknya untuk kita melakukan option membina baru stadium ini dengan kos yang lebih murah, dengan kos membaik pulih stadium ini yang akan menelan belanja 787 juta ringgit Malaysia. Kita akan cuba meletakkan 700 juta itu sebagai cap yang paling maksimum.
Kita akan cuba melihat kos yang akan dibandingkan supaya sama ada refurbishment ataupun naik taraf ataupun bina baru nanti akan dapat kualiti yang lebih baik, kemudahan yang lebih baik. Dan perlu saya sebutkan di sini tadi, beberapa alatan sudah lagi outdated kerana telah berusia lebih daripada 28 tahun dan perlu mengubahnya. Menjelang akhir 2025 atau 2026 paling lambat, kita akan dapat lihat stadium ini siap, dan pada ketika itu LRT yang ada siap itu juga telah siap, dan pada masa yang sama kita akan dapat membenarkan kembali Red Giant kembali beraksi di sana. Dan perkara ini bukan baru dibincangkan. Setelah berbincang dengan pengurusan FAS perkara ini semenjak 1 ataupun tempoh 2 tahun yang lalu. Justru saya percaya pada hari ini kita telah melakukan satu perkara yang betul. Kita dah maklumkan sekitar bulan 9 kita minta supaya ada pameran awam kepada keseluruhan pembangunan ini. Dan kalau ada orang yang menambah, memberikan komen atau memberikan petunjuk, boleh dirujuk pada bulan 9 nanti, dan juga cadangan-cadangan yang akan memberi impak kepada negeri, rakyat dan juga kerajaan negeri Selangor secara keseluruhannya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.